Okay, so lecture 12 is about external factors that influencing entrepreneurs. Okay, iaitu apakah faktor luaran yang mempengaruhi seorang usahawan. Okay, jadi kita akan lihatlah beberapa faktor tersebut. Okay, mari kita lihat learning outcome first, iaitu from this lecture, students are able to know the definition of business environment and external business environment. Know the types of external business environment. Yang ni kita akan bincang satu persatu. So ada 7 types of external business environment. Kemudian understand why the external environment of a business could change. Kemudian know the economic sector of a business activity, identify the government economic policy and identify the types of technological change that occur in a business environment. Jadi dalam chapter 12 ni kita banyak membincangkan perkara berkaitan dengan ekonomi semasa. Okey, kerana faktor-faktor luaran ini adalah faktor-faktor yang berkait rapat dengan our current status of economy. Okey, jadi anda akan belajar mengenai inflation, anda akan belajar mengenai kesan unemployment terhadap ekonomi dan akhirnya kesan itu juga akan menjejaskanlah seorang usahawan. Bagaimana terjejasnya seorang usahawan itu dari sudut ekonomi adalah melalui condition of their company. Okey, adakah saya bagi satu contohlah keadaan. Okey, berlakunya increase in unemployment rate in our country, iaitu tahap pengangguran semakin tinggilah di Malaysia. Jadi apabila tahap pengangguran tinggi di Malaysia, ia akan menjejaskan our economy. Okey, kenapa? Nanti saya terangkan dekat dalam slide seterusnya. Okey, kemudian selain daripada itu, tahap pengangguran yang tinggi juga akan menyebabkan peniaga-peniaga ataupun usahawan yang ada dalam pasaran turut terjejas dari sudut sama ada operasi ataupun dari sudut kewangan. Okey, dia revenue akan terjejas disebabkan oleh increase in unemployment rate. Okey, so kita akan lihat satu persatu nanti. So what is business environment? Okay, so business does not function in vacuum. It has to act and react to what happen outside the factory and office wall. Jadi perniagaan ni bukanlah sesuatu yang statik, okay, yang tak ada rasa ataupun yang tak ada yang tidak bernafas. Okay, perniagaan ini merupakan sesuatu aktiviti yang act dan react. Maksudnya ada respon lah sekiranya berlaku sesuatu. Okey, apakah sesuatu tersebut? Okey, contoh saya bagi tahu tadi, inflation. Okey, sekiranya berlaku inflation in our country, adakah business akan act and react? Yes, of course. Okey, kemudian yang kedua, berlakunya perubahan dari sudut teknologi. Okey, adakah business akan act and react? Yes. Okay, they will act and react according to the technology. Okay, kerana apa? Kerana teknologi memainkan peranan dari sudut operasi sesebuah perniagaan. Okey, jadi sekiranya teknologi itu berubah, maka perniagaan juga akan berubah mengikut perkembangan teknologi tersebut. Okey, ingat tak dalam kelas saya pernah bagi tahu evolusi perindustrian merubah production ataupun merubah operasi sistem dalam sesebuah perniagaan. Sebelum berlakunya evolusi perindustrian, if you want to produce something, anda menggunakan tenaga manusia. Okay, jadi production akan limited. Okay, but when evolution in industrial berlaku, okay, berlakunya production yang semakin efficient dan juga semakin tinggi. Jadi sekiranya anda adalah peniaga yang hendak menghasilkan sesuatu produk, maka evolusi perindustrian ini membantu dari sudut quantity. Okay, quantity of your product. Okay, so itu menunjukkan bahawa bisnes ini act and react. Okay, mereka respon terhadap perubahan yang berlaku. Dan
Respon ini boleh datang dari sudut internal ataupun external forces. Okey, daya dalaman dan juga daya luaran. Okey, di mana ada yang memberi respon yang positif terhadap perniagaan. Ada juga memberi respon yang negatif terhadap perniagaan. Saya bagi satu contoh external forces COVID-19. Okey, so COVID-19 ni ada yang business okey yang berkembang dengan maju disebabkan oleh COVID-19, wabak COVID-19 yang menularlah dalam negara, okey, ataupun di dunia. Ada juga perniagaan yang mempunyai kesan yang negatif, okey, akibat daripada penularan wabak COVID-19 tersebut. Okey, contoh, okey, perniagaan seperti food delivery system ataupun perniagaan seperti Grab, seperti Foodpanda, food delivery system lah. Okey, perniagaan atas talian, e-commerce. Okey, perniagaan ini sangat rancak ataupun sangat berdaya saing ketika berlakunya wabak COVID-19. Okey, wabak COVID-19 itu adalah external forces. Okey, something that business entity cannot control. Okey, kalau nak berlaku, ia akan berlaku. You cannot control that external forces. Okey, so ada juga perniagaan yang mempunyai kesan yang negatif akibat daripada external forces tersebut, iaitu COVID-19 tadilah. Contohnya restoran. Okey, so restoran bila berlakunya COVID-19, berlakunya PKP, tak boleh buka. Okey, ataupun bilangan kerusi perlulah terhad di dalam kedai tersebut. Bila bilangan meja dan kerusi terhad, maka bilangan pelanggan yang boleh dine in di kedai juga akan terhad. Adakah terkesan revenue mereka? Yes. Kalau sebulan sebelum PKP mereka boleh dapat 100 pelanggan sehari, tetapi akibat PKP mereka dapat hanya dalam 20 orang ataupun 30 orang pelanggan sehari. Adakah bisnes mereka terjejas? Yes, pasti terjejas dari sudut revenue, dari sudut pembaziran tenaga kerja. Okey, you ada pekerja yang ramai tetapi pelanggan you sedikit sahaja. Kerana apa? Kerana you ada operasi yang limited. Jadi anda perlu berhentikan. Adalah peniaga yang mengambil tindakan memberhentikan atau merehatkan pekerja mereka yang ramai. Okey, jadi itu antara kesan-kesanlah akibat daripada external forces. Ada bisnes yang mengalami ataupun menerima kesan tersebut secara positif, ada juga bisnes yang menerima kesan tersebut secara negatif. Okey, boleh faham tak kuliah 4? Ada tak ni kuliah 4? Dengar tak saya punya explanation? Dengar, madam. Dengar Okey, macam kat luar je tu, dengar bunyi motor tu. Saya hari ni agak stres sedikit lah. Saya punya kira bad day lah bagi saya. Sebabnya first kali saya nak buat kerja pagi-pagi, tiba-tiba saya punya laptop rosak. Okey, saya nak buat dekat rumah je tadi, kemudian laptop saya rosak. So saya terpaksa lah drive jauh-jauh pergi UPM. Okey, pergi UPM jam pula, ada accident, sangkut lama-lama dekat jalan raya. Okey, kemudian masuk office, lampu pula rosak dekat office saya. So banyaklah dugaan hari ni. So harap awak semua mengalami hari yang baik lah pada hari ni. Okay. Hari ni saya agak bad day sedikit lah untuk saya. Tapi hopefully tengah hari ke petang ni berubah lah. Okay. Ada rezeki-rezeki baru tu kan yang akan datang. Okay. So kita continue. So external forces adalah or external environment adalah conditions that affect a business beyond the control of management and change constantly. Okay, maksudnya kalau kita sebut tentang external forces ataupun external business environment, ianya adalah satu daya
okey, ataupun merupakan satu keadaan lah di mana business entity ataupun pengurusan dalam perniagaan tersebut tidak boleh kawal. Okey, contoh adalah ekonomi. Okey, you sebagai owner of the company, you tak boleh control ekonomi negara kita ni macam mana. Okey, you boleh control you punya perniagaan sahaja. Okey, you nak revenue berapa banyak tahun ni, nak pulangan berapa banyak. Okey, tetapi ekonomi semasa you cannot control. Contoh pada tahun 1998 pada tahun 1998 berlakunya masalah ekonomi di seluruh dunia. Pada masa itu mata wang jatuh, kemudian pelabur tidak dapat melabur di negara-negara Asia Tenggara. Jadi memang ekonomi berada dalam keadaan yang kritikal ketika itu, maka banyaklah perniagaan yang terjejas, terutamanya IKS lah, industri kecil dan sederhana. They cannot survive. Okey, kedai terpaksa tutup, terpaksa buang pekerja. Keadaannya sama seperti COVID-19 mula-mula attack lah our country, tetapi yang 2020 hari itu disebabkan oleh wabak. Pada tahun 1998 ianya disebabkan oleh masalah ekonomi, not because of the penyakit. Okay, jadi you cannot control as a business owner, you cannot control that condition. You tak boleh control keadaan tu. Okay, tetapi keadaan itu akan mempengaruhi perniagaan anda. Okay, kemudian yang kedua, political ataupun legal. Okay, masalah politik contohnya. Okay, adakah masalah politik, unstable politik in our country memberi kesan kepada peniaga ataupun kepada usahawan? Yes. Okey, you tengok baru-baru ni perang antara Ukraine dan juga Russia. Okey, negara yang aman damai, Ukraine, kemudian mempunyai aktiviti perdagangan yang bebas lah. Bila berlakunya unstable in politik, berlakunya peperangan, maka aktiviti perdagangan itu tidak dapat dijalankan seperti biasa. Adakah peniaga di Ukraine terjejas? Yes, of course. Okey, mereka tak boleh buka kedai, tak boleh berjual beli, tak boleh menawarkan produk mereka. Okey. Kemudian demografi. Okey. Contoh adalah dari sudut, kita ambil dari sudut age. Okey, umur ataupun demografi dari sudut I think age lah. Okey, umur Jadi dahulu pada tahun 1980-an sehingga 90-an, okey, generasi kita panggil sebagai generasi millennial ataupun generasi X, okey, X ke Y, Y rasanya kot millennial, okey. Kemudian datangnya generasi Z, okey. Kemudian akan datangnya generasi A iaitu alpha. Jadi setiap generasi ini mempunyai preference ataupun mempunyai taste yang berbeza. Okey, perubahan preference dan juga taste ini adakah akan mempengaruhi sesebuah business entity? Yes. Okey, contoh, okey, you jual baju. Okey, kalau you jual kepada golongan millennial, you kena tahu golongan millennial punya pandangan, interest bagaimana. Okay, kemudian kalau you jual baju kepada golongan alpha, kepada golongan generasi Z, bagaimana mereka punya interest, bagaimana mereka punya preference, okay, mereka punya kesukaan. Kalau you salah target, okay, jadi you punya perniagaan akan terjejas. Adakah you boleh control their preference, their taste terhadap fashion, terhadap makanan, terhadap hobi mereka? You cannot control their preference, their taste. Okay, tetapi adakah their preference ataupun their taste mempengaruhi perniagaan anda? Yes. Okay. Kemudian social. Social ni kita boleh tengok dari sudut contoh income ataupun status of income lah. Okay, status of income. Okay, you cannot control. Contohlah you jual makanan you buka kafe di kawasan Ipoh. You boleh control ke income bagi community masyarakat Ipoh?
Kamu nak semua berpendapatan melebihi 5,000 per month. Okey, contoh supaya mereka mampu untuk membeli produk anda. Okey, you tak boleh control income ataupun pendapatan setiap community ataupun household di kawasan perniagaan anda. Tetapi adakah pendapatan community tersebut memberi kesan kepada perniagaan anda? Ya, betul. Okey, kalau anda buka kedai di kawasan yang mempunyai pendapatan community-nya berpendapatan tinggi, okey, mereka akan ada extra saving. Jadi bila ada extra saving daripada gaji asal, maka extra saving itu boleh kuasa membeli mereka akan tinggilah untuk membeli barang-barang bukan keperluan. Okey, tetapi kalau you tak ada extra saving ataupun extra income, anda akan prefer untuk membeli barang-barang keperluan sahaja. Okey, jadi kalau you sebagai usahawan, you buka kedai yang tidak menjual barang keperluan, adakah akan terjejas berdasarkan income community di kawasan tempat perniagaan anda? Ya, you akan terjejas. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, you nak buka kafe. Okey, kafe yang menjual kek ataupun kafe yang menjual kopi. Satu cup kopi mungkinlah berharga RM8. Okey, ataupun you jual kopi latte berharga RM11 untuk satu cup. Okey, adakah kopi itu merupakan barang keperluan? Tidak. Okey, itu bukan barang keperluan, itu adalah kehendak. Okey, jadi kalau you buka kafe di kawasan yang mempunyai community berpendapatan tinggi, okey, potensi untuk mereka datang dan membeli di kafe anda akan tinggi. Compare kalau you buka kafe yang sama dengan harga yang sama di kawasan community yang berpendapatan rendah ataupun sederhana, maka potensi pelanggan untuk datang ke kedai anda membeli produk anda akan berkurang. Okey, jadi income bagi community tempat anda berniaga akan memberi kesan terhadap perniagaan anda. Tetapi adakah anda boleh control income mereka? Tidak. Okay, you cannot control their income. Tak boleh lah, saya nak semua orang dekat sini ada higher income so they can come to my cafe. You cannot say like that. You tak boleh cakap macam tu. Okay, itu bukan kuasa you untuk control. Okay, kemudian kita tengok dari sudut kompetitif ataupun kompetitor, persaingan. You tak boleh kontrol berapa ramai peniaga yang menjual produk sama seperti anda. Okey? Tetapi adakah bilangan peniaga yang menjual produk sama seperti anda akan menjejaskan perniagaan anda? Ya. Okey, contoh you jual makanan. Okey, you jual air kopi lah. Saya tengok ramai peniaga yang menjual air kopi baru-baru ni. Okey, di tepi-tepi jalan, kopi Vietnam lah ataupun kopi pekat, kopi padu, kopi viral, macam-macam lah. Tetapi bahan asasnya masih lagi kopi. Kalau beli pun rasa pun sama sahaja. Okey, jadi you tak boleh kontrol bilangan peniaga yang menjual produk yang sama. Tetapi adakah bilangan peniaga tersebut akan menjejaskan perniagaan anda, memberi kesan kepada perniagaan anda? Ya. Okey, kalau you jual contohlah you punya produk tu kurang dari sudut kesedapan, okey, dari sudut rasa berbanding di others kompetitor lah. Okey, jadi ia akan memberi kesan kepada perniagaan anda di mana pelanggan akan kuranglah kepada kedai anda, yang datang kepada kedai anda. Jadi you perlu cari satu kaedah bagaimana untuk memastikan perniagaan anda ini masih kekal relevan untuk bersaing dengan kompetitor lain. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham Okey, kemudian kita tengok dari sudut global. Okey, global ni dari sudut menyeluruh lah. Okey, apa yang berlaku di peringkat global, contohnya pemanasan global ataupun dari sudut food security ataupun dari sudut population. Okey, kalau bilangan populasi bertambah,
maka permintaan terhadap makanan juga akan bertambah. Dan you adalah usahawan dari sudut penghasilan makanan. Adakah perniagaan you akan terkesan daripada penambahan populasi? Ya, okey. Bila populasi bertambah, so you need to produce more. Okey, dalam in order to compete ataupun in order to meet the demand. Okey. Jadi nampak tak kesan dia? Pertambahan populasi di peringkat global menyebabkan pertambahan demand, pertambahan permintaan. Jadi bila berlakunya pertambahan permintaan, supplier, pembekal ni mungkin usahawan lah dari sudut penghasilan makanan, they need to produce more product, okay, to the market. Jadi bila you hasilkan produk yang banyak, sales you juga akan bertambah. Bila sales you bertambah, maka revenue ataupun pendapatan syarikat you juga akan bertambah. So itu antara perubahan lah, contoh bagi peringkat global. Okay. Okay. So there are two types of economic environment. Yang pertama adalah macroeconomic, yang kedua adalah microeconomic. So apakah itu macroeconomic? So macroeconomic ini adalah the study of an economy as a whole. Maksudnya kita lihat ekonomi ini secara menyeluruh. Kita study, okay, we study the behavior of a country and how its policy will impact the economy as a whole. Okey, kita akan lihatlah polisi sesebuah negara itu dan apa kesan polisi tersebut terhadap perniagaan. Okey, kemudian selain daripada itu, in macroeconomy we also analyze the industry and economy rather than individual or specific companies. Okey, kalau micro kita analyze ekonomi dari sudut individual iaitu usahawan itu sendiri dan juga specific companies. Okay, contoh micro adalah the size of the available market. Okay, kemudian demand for the company's product or services. So ini adalah masalah ataupun environment ataupun faktor yang hanya menjejaskan satu company sahaja, specific company lah. Okay, contoh demand for the company product or services. Okay, kita ambil satu company, satu bidang iaitu food, okay, food company. So kita lihat kepada demand dari sudut lifestyle ataupun demand pelanggan terhadap makanan lah, nak makanan yang macam mana. Okay, contohnya kalau di Kelantan, okay, you buka kedai di kawasan Pantai Timur, bagaimana demand community di sana terhadap makanan. Okay, tetapi kalau makroekonomi kita melihat faktor yang lebih luas. Maksudnya you tidak spesifik kepada sesuatu perniagaan sahaja. Okay, unemployment adakah memberi kesan kepada peniaga makanan? Yes. Adakah memberi kesan kepada peniaga infrastruktur? Yes. Adakah memberi kesan kepada peniaga pakaian? Ya. Adakah memberi kesan kepada peniaga yang menjual produk pertanian? Ya. Maksudnya ianya merentasi pelbagai bidang. Okey, begitu juga dengan income, begitu juga dengan inflation. Sekiranya berlaku inflation in our country, okey, adakah melibatkan keseluruhan peniaga ataupun usahawan di Malaysia? Yes. Okey, tetapi kalau mikroekonomi kita melihat secara spesifik sahaja terhadap sesuatu peniaga tersebut. Okey, contoh kita lihat peniaga makanan, kita lihat kesan yang terjejas kepada peniaga pakaian, kepada peniaga produk pertanian. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham Okey, so kita lihat satu, point number 1 in macroeconomy iaitu unemployment rate. Okey, bagaimana pengangguran ini memberi kesan kepada ekonomi? Siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba explain? Ni selalu dalam bahasa Melayu kan? Kertas 2. Buat karangan. Apakah kesan pengangguran terhadap ekonomi negara? Mesti ada punya soalan macam tu.
So pada pendapat you all lah, apa kesan unemployment terhadap our economy? Anyone want to try? Tak ada, masing-masing puasa, penat. Ada nak cuba? Diana ke, Uzair ke, Hafiz ke, Akil ke? Madam, nak try. Akil nak try lah, silakan Akil. So kalau bagi saya kalau kita tak dapat, kita dah tak boleh employ seorang tu untuk kerja, so boleh tengok daripada segi ekonomi negara tu sendiri, dia tak mampu untuk menampung untuk membekalkan gaji kepada seorang tu, so kira ekonomi dia tak cukup kuat lah. Jadi ekonomi tak kuat. Okey, dia macam ni. Bila berlakunya kadar pengangguran yang tinggi. Okey. Kadar pengangguran, unemployment ni maksudnya you tak bekerja. Okey. Ramai rakyat Malaysia yang tidak bekerja. Okey. Apabila you tidak bekerja, anda tiada pendapatan. Okey. Yang ini unemployment ni maksudnya you memang tak kerja, you tak ada pendapatan. Okey, janganlah cerita saya buat bisnes dekat rumah, saya buat bisnes sendiri. Tidak, yang itu masih lagi employment. Okey, kalau unemployment ni you tidak bekerja dan tidak ada pendapatan. Okey, maksudnya duduk dekat rumah tu memang tak buat apalah, tak ada dapat upah ke, okey, tak ada dapat monthly income. So itu adalah unemployment. Jadi bila unemployment itu tinggi, maka ramai rakyat yang tidak bekerja, ramailah rakyat yang tidak mempunyai pendapatan. Okey, bila you tiada pendapatan ataupun dalam bahasa biasanya kita cakap tak ada duit lah. Okey, bila kita tiada wang yang mencukupi ataupun tiada pendapatan, maka kuasa membeli. Okey, kuasa membeli kita sebagai individu akan berkurang. Okey, contoh, you ada RM100 dengan you ada RM10. Okey, mana satu kuasa membeli yang besar? Adakah you ada RM100 ataupun you ada RM10? 100. 100. Bila you ada RM100, you boleh beli macam-macam ataupun you boleh beli mengikut kehendak you. Okey, kalau you ada RM10, kuasa membeli anda akan berkurang. Okey, ada RM10 ni. Okey, nak beli banyak tapi ada RM10. Jadi you akan ambil barang yang terhad. Okey. Bila kuasa membeli anda berkurang, you pun akan kurang pergi ke kedai, you akan kurang berbelanja. Jadi duit yang akan kita masukkan ke dalam pasaran akan berkurang. Okey. Kalau you beli kan, you pergi kedai, you bayar dekat penjual. So you dapat barang, penjual dapat duit. Okey. Bagaimana this kind of transaction can increase in our economic rate? Okey. Penjual mereka akan membayar cukai kepada government. Okey. Jadi semakin tinggi revenue penjual, semakin banyaklah cukai yang akan dibayar kepada kerajaan. Dan semakin banyak peniaga, semakin banyaklah cukai perniagaan yang akan dibayar kepada government. Okey. Selain daripada itu, cukai juga ada cukai individu, cukai pendapatan lah. Kalau you tak bekerja, maka you tak boleh bayar cukai. Okey. Kalau you bekerja, you perlu bayar cukai lah, cukai pendapatan kepada government. Okey, semakin tinggi gaji you, semakin tinggi cukai yang perlu you bayar kepada government. Jadi cukai yang dikutip oleh LHDN ni, okey, Lembaga Hasil Dalam Negeri ni, akan dikumpulkan dan duit tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara kita. Okey? Contoh, kita buat hospital kerajaan, kita buat infrastruktur dari sudut jalan raya. Okey? So itu adalah duit daripada tax, okey, yang dibayar oleh individu melalui cukai pendapatan individu dan juga melalui cukai perniagaan oleh peniaga-peniaga.
Okey, kalaulah unemployment rate itu tinggi, maksudnya ramai yang tidak bekerja, maka aktiviti jual beli akan berkurang dan pengutipan cukai juga akan berkurang. Apabila cukai itu berkurang, maka kerajaan akan terbantut dari sudut penggunaan dana itu untuk pembangunan ekonomi. So negara akan mengalami fasa ekonomi yang rendah lah. Okey, jalan kita teruk, kemudian kita punya hospital tak banyak. Okey, kalau you lihat kan negara-negara yang maju, okey, seperti UK, seperti Amerika, dia punya cukai sangat tinggi. Okey, cukai mereka tinggi, tetapi how their government appreciate ataupun membalas semulalah cukai tinggi yang dikenakan kepada rakyat mereka adalah dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Okey, contoh kalau di UK you ada free service dari sudut kesihatan. Okey, you pergi hospital you dapat free. Macam kita di Malaysia pun kalau you pergi hospital kerajaan you hanya bayar RM1 sahaja, dan kalau you pergi berjumpa pakar di hospital kerajaan you bayar RM5 sahaja. Okey, berbanding kalau swasta harganya memang sangat jauh lah bezanya. Okey, so itu antara perkhidmatan lah. Okey, bagaimana government, okey, our government membalas balik terhadap cukai yang dikenakan kepada rakyat itu sendiri. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham So, employment ni sangat penting lah bagi sesebuah negara. That's why banyak negara mereka perlu tingkatkanlah peluang pekerjaan kepada rakyat mereka sendiri supaya rakyat itu tidak pergi mencari pekerjaan maksudnya pekerjaan peluang itu banyak di negara sendiri. Okey, supaya negara itu mendapat kembali sumbangan yang diberikan oleh rakyat mereka. Okey. Kemudian income. Okey, income. Bagaimana income mempengaruhi sesebuah perniagaan. Okey, contoh kalau kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai income yang tinggi, okey, kita balik semula kepada kuasa membeli. Okey, 3 poin ni berfokuskan kepada kuasa membeli. Okey. Kalau income you tinggi, maka kuasa membeli you juga akan tinggi dan you akan ada spare money. Okey, kita panggil spare money, di mana spare money itu boleh digunakan untuk perkara yang leisure. Okey, contoh you pergi bercuti, okey, you pergi bersosial seperti makan di kafe ataupun you pergi tengok wayang. So itu adalah leisure activity. Okey. Kalau dari sudut makanan, leisure food lah kita panggil. Okay. Kalau makanan keperluan, it is our staple food lah. Okay. Kalau income you tinggi, you akan prefer untuk perkhidmatan yang lebih berbanding daripada perkhidmatan asas sahaja. Okay. Jadi bila adanya permintaan terhadap servis yang pelbagai dan juga produk yang pelbagai, maka itu akan merancakkan ekonomi dengan pertambahan bilangan peniaga terhadap negara tersebut. Okey? Contoh dari sudut pelancongan, kita tengok dari sudut pelancongan lah. Okey, kalaulah rakyat Malaysia ini tidak mempunyai spare income, okey, di mana pendapatannya kurang. So kalau ketika cuti, okey, ketika hari cuti ataupun minggu yang cuti lah atau ada perayaan, kita tidak mampu untuk pergi ke pusat pelancongan contohnya, pergi bercuti lah, because it is a leisure activity. Okay, you need a spare income to do that kind of activity. Okay, jadi bila rakyat tidak mampu untuk melakukan leisure activity, maka tiadalah peniaga yang akan membuka perniagaan seperti itu.
Okey, maksudnya tak ada peniaga yang akan buka hotel. Sebab apa? Sebab tak ada pelanggan. Okey, jadi bila bilangan peniaga itu berkurang, makanya berbalik semula kepada teks tadi, okey, kutipan teks juga akan berkurang dan ekonomi juga akan pergerakan ekonomi lah dalam sesebuah negara itu tidak begitu rancak. Okey, bila ekonomi itu tidak bagus, okey, bagi sesebuah negara, ia akan membuatkan pelabur daripada luar tidak berminat untuk melabur di negara kita. Okey. Pelabur ini sangat penting dari sudut pembangunan, okey, ekonomi, dan yang kedua adalah dari sudut peluang pekerjaan. Contoh Nestle. Nestle ni adalah syarikat yang sangat besar dalam food and beverages. So Nestle ini adalah investor, adalah pelabur. Okey, so dia akan lihatlah negara kita ni. Oh, nampaknya rakyat negara ni mampu untuk membeli barang-barang bukan sahaja keperluan tetapi barangan kehendak. Okey. So saya akan buka satu kilang di sini. Okey, mula-mula buka satu kilang, kemudian ada cawangan lain. Dan kilang ini memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Ramai yang boleh bekerja di kilang Nestle. Okey, mengikut peringkat, bukan sahaja pekerja dari sudut operator kilang, tetapi di dalam kilang Nestle ada saintis. Okey, ada juga mereka yang bekerja dalam makmal, ada engineer, okey, ada accountant. Itu semua adalah professional workers, okey, yang bekerja di dalam kilang Nestle. Okey, jadi Nestle itu adalah pelabur. Okey, kemudian pelabur dari sudut industri berat contohnya. Okey, bagaimana our country bekerjasama dengan syarikat seperti Mitsubishi dari sudut penghasilan enjin bagi our automobil. Itu semua adalah investor lah, pelabur. Okey, dan pelabur ni dia akan melabur dekat negara yang boleh memberi kesan yang positif terhadap pelaburan mereka. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham So dia macam chapter 12 ni dia berat sikit lah. Okey, it's about ekonomi. Faham. Lihat secara whole lah Okey, kemudian kita tengok pula kepada inflation. Apakah itu inflation kuliah 4? What is inflation? K4. Anyone know? Kejatuhan mata wang. Kejatuhan nilai mata wang. Kejatuhan nilai mata wang. Okey, boleh. Ada kan dalam sejarah tingkatan 4 kalau tak silap saya. Okey, inflasi ataupun inflation adalah di mana yang pertama adalah disebabkan oleh drop in our currency. Okey, drop in our currency tu sebenarnya dia punya kesan tetapi definition inflation ini adalah kenaikan harga, okey, yang berlaku pada barangan dan juga perkhidmatan dalam satu tempoh masa. Okey, kenaikan harga yang berlaku pada barangan dan juga perkhidmatan dalam satu tempoh masa. Okey. Contoh dulu tahun 1980-an, kalau you bawa RM50, RM50 pergi ke kedai, you boleh penuhkan troli. Okey, tetapi tahun 2022, you try bawa RM50 pergi beli barang, separuh troli pun tak penuh lagi. Okey, itu menunjukkan berlakunya inflation dalam negara lah. Okey, jadi kadar inflasi ini dikira melalui satu formula yang kita panggil sebagai IHP, iaitu indeks harga pengguna. Okey, jadi pakar ekonomi they will calculate using IHP formula to know adakah negara itu mengalami inflation ataupun tidak. Okey, mengapa inflation ini
sangatlah tidak disukai ataupun perlu dielakkan bagi sesebuah negara supaya inflation ini akan menyebabkan kuasa membeli rakyat bagi negara tersebut akan berkurang. Macam saya bagi tahu tadi, you ada RM50, 50 ringgit kalau dulu you boleh penuhkan troli, now with RM50 hanya separuh troli sahaja you boleh beli barang. So harga barang semakin tinggi. Jadi bagaimana inflation ini memberi kesan kepada entrepreneurs ataupun kepada business entity? Kalau berlakunya inflation, harga barang tinggi, maka community ataupun masyarakat mereka akan membeli barangan keperluan sahaja. Mereka ada pilihan yang terhad dalam membeli. Dan you sebagai peniaga sudah pasti akan terjejas. Kerana apa? Kerana potential customer you akan berkurang. Individu yang akan membeli produk you akan berkurang disebabkan oleh inflation, harga barang tinggi. Sebagai customer, kita hanya beli produk yang perlu sahaja. Dan kita akan memilih-milih produk tersebut. Mana yang murah, mana yang tepat, mana yang bersesuaian dengan our condition. Bila berlakunya pemilihan yang limited, jadi peniaga-peniaga ini akan kekurangan dari sudut bilangan pembeli yang akan membeli di kedai mereka. Berbanding kalau harga barangan murah, inflation itu kurang, maka potential customer akan bertambah. Kuasa membeli rakyat akan bertambah. Jadi potential customer yang akan datang ke kedai untuk membeli barangan juga akan bertambah. Boleh faham tak kuliah 4? Faham. Faham Alhamdulillah kalau faham. So kita pergi kepada micro, iaitu small scale in economic environment. Bagaimana the size of the available market memberi kesan, affect your business. Contoh saya bagi satu contoh. A large market size offers a higher potential sales and revenue for the company. Because large market size can increase the total number of the potential numbers of buyers of a product. Maksudnya di sini, kalau you ada market size yang besar, maka sales you juga akan meningkat. Kalau you ada market size yang kecil, sales you akan berkurang. Jualan you akan berkurang. Bila jualan you berkurang, maka revenue ataupun pendapatan syarikat anda juga akan berkurang. Market size ini saya bagi satu contoh, kedai A dan juga kedai B. Kedai A, you masuk ke kedai A, hanya ada beberapa produk sahaja yang dijual di dalam kedai A. Manakala kedai B ini mempunyai market size yang besar. Banyak sangat produk yang ditawarkan di dalam kedai B. You sebagai customer, bila you pergi ke kedai A, you ada pilihan yang limited, tak banyak barang. Bila tak banyak barang, maka you punya pilihan pun akan terhad. So you akan pergi kepada kedai B yang mempunyai produk yang banyak. Bila produk banyak, pilihan pelanggan juga akan meningkat. Maka ramailah pelanggan yang akan datang ke kedai B disebabkan oleh market size yang besar. Jadi bilangan pelanggan itu menentukan bilangan belian dan juga bilangan jualan yang akan dijual oleh penjual. So when your sales increase because of the potential customer increase, maka your revenue will increase. And vice versa. When your market size decrease, your potential customer will decrease and your sale will decrease and your revenue will decrease. That's how the market size affect your business. Boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham
Kemudian kita pergi kepada demand for the company's product or services. Yang ni kita tengok kepada demand pelanggan. Okay, you boleh control tak demand pelanggan? Tak boleh. Okay, jadi sebagai usahawan, you perlu pastikan produk yang ditawarkan itu mempunyai market needs and market preference. Okay, yang ni kita dah belajar lah dalam market research. Macam mana nak tahu kita jual produk yang mempunyai permintaan? You need to do a market research. Okay, you buat survey, you buat interview. Okay, kemudian competition. Okay, you boleh kawal ke bilangan kompetitor yang menjual produk yang sama? Tidak. Okay, tetapi you boleh control your management dari sudut improve the quality of your product. Okay, in order to compete with your competitor. Okay, kemudian availability and the quality of suppliers. Okay, quality pembekal. Adakah you boleh control quality quality barangan yang dibekalkan oleh pembekal? Tidak, you tak boleh control quality barangan tersebut. Tetapi apa yang you boleh control dari sudut business entity, you boleh find another supplier, supaya supplier itu dapat membekalkan raw material terbaiklah kepada syarikat anda. Boleh? Faham tak kuliah 4? Faham kemudian faktor yang kedua, saya habiskan 2 faktor ni lah. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh politik. Bagaimana faktor politik ini memberi kesan kepada perniagaan anda? Antaranya disebabkan oleh tax dan juga economic policy. Contoh dulu kita ada SST, kemudian ditukar kepada GST, kemudian bila berlakunya pilihan raya umum kembali semula kepada SST. Kalau GST ni setiap supply chain itu akan dikenakan cukai. Tetapi kalau SST, cukai hanya dikenakan di peringkat kilang sahaja. Dan GST ni dia ada banyaklah kelompok produk yang dikenakan GST. Manakala SST ni tidak banyaklah kelompok produk yang akan dikenakan cukai SST. Cuma kalau you tanya saya mana satu yang baik, adakah SST ataupun GST, saya ambil dari sudut consumer, pembeli lah, iaitu di checkpoint yang terakhir dalam food supply chain. Bagi saya SST dan GST ini tidak memberi kesan kepada penurunan harga sekiranya tiada kawalan yang ketat lah daripada pihak berkuasa. Contoh GST, kilang kena 6%. Kemudian from kilang pergi kepada pembekal akan dikenakan cukai 6%. Jadi pembekal mereka akan menaikkan harga lah kerana mereka dah dikenakan cukai. Kemudian pergi kepada peruncit, kena lagi 6% lah cukai. So bila mereka kena cukai, maka mereka akan menaikkan harga produk mereka. Dan siapakah yang paling terkesan dari sudut kenaikan harga? Sudah pastilah mereka yang berada di kelompok yang terakhir dalam rantaian bekalan tersebut, iaitu consumer, pembeli. Kalau SST pula, cukai hanya dikenakan di peringkat kilang sahaja. Maka producer sahaja yang akan dikenakan cukai. So kalau wholesaler, pembekal, mereka ambil barang daripada producer, mereka tidak akan dikenakan cukai. Begitu juga dengan retailer. Jadi sepatutnya kalau ikut teori, kalau kita apply SST, barangan akan menjadi lebih murah. Kerana apa? Kerana satu checkpoint sahaja yang dikenakan cukai. Tetapi mereka ni, kelompok wholesaler, retailer ini sudah pastilah, it's not start from wholesaler. Producer, bila dikenakan cukai, of course they will increase the price. Yang mereka akan tawarkan kepada wholesaler because of the cukai tadi. Jadi wholesaler ni nak tak nak to cover the cost, they will also increase the price. Mereka juga akan tingkatkan harga. So bila wholesaler tingkatkan harga, retailer pun akan tingkatkan harga, dan akhir sekali yang akan membeli barangan dengan harga yang mahal adalah consumer. Jadi
SST or GST mana-mana pun tidak akan menurunkan harga barang sekiranya tiada kawalan daripada pihak berkuasa, tiada pantauan lah yang ketat. Okay, itu pendapat saya. Okay, kemudian political stability. Okay, how it impact on business. Contoh peperangan. Okay, yang terbaru kan Ukraine dengan Russia, tu yang terbaru yang you boleh nampak dengan mata you sendiri. So itu merupakan salah satu contoh lah political stability. Okay, aktiviti perdagangan itu tidak dapat dilakukan ya dengan efisien ataupun terus dimatikan. Maksudnya tidak ada langsung perdagangan. Okay. Kemudian berlakunya Madam, ya saya. nak tanya yang apa tu untuk tax dan economic policies tu, producer tu je naikkan untuk cover, means dia naikkan harga untuk cover cukai SST tu lah. Ya, betul. Untuk cover cukai yang telah dikenakan kepada mereka. Oh, okay. Okay. So sepatutnya contohlah kan kalau SST ni producer dah dikenakan cukai, so they will increase price lah untuk dia produk tu, mereka akan jual kepada wholesaler dengan harga yang tinggi. Jadi sepatutnya wholesaler ni dia tak ada kuasa, bukan tak ada kuasa, sepatutnya kalau ikut teori wholesaler ni tak perlulah naikkan harga. Sebab apa? Sebab wholesaler pemborong tidak dikenakan cukai. Okey, tetapi mungkin mereka rasa mereka dah beli produk daripada producer dalam price yang agak tinggi, so they also want to increase the price. Kalau ikutkan teori, sepatutnya tak boleh lah dia increase the price. That's why saya cakap perlu ada kawalan yang ketat daripada pihak berkuasa untuk melihat pergerakan harga sesuatu produk itu from producer kepada wholesaler, kepada retailer dan akhir sekali adalah consumer. You kena tengok wholesaler ni naikkan harga ke tak? Okay? Kenapa dia naikkan harga? Adakah to cover the cost ataupun profit marginnya terlalu tinggi? Okay? Kena tengok yang itu. Okay, boleh? Faham? Faham. Okey, kemudian kita lihat pula kepada foreign trade regulation ataupun satu undang-undang perdagangan antarabangsa. Okey, saya ambil satu contoh lah foreign trade regulation, satu association iaitu TPPA. So TPPA ni very famous during 2018-2019, okay, 2020 awal-awal. Kemudian COVID famous. TPPA punya cerita dah tutup terus. Okay. So TPPA ni adalah satu perjanjian antara beberapa buah negara lah. Okay, ada Amerika sebagai pengelola. Kemudian di Asia Tenggara kita ada Malaysia, kita ada Brunei. Kemudian kita ada di Asia kita ada Jepun. Kemudian ada Mexico. Ini antara negara yang terlibat lah dengan perjanjian TPPA ni. Okay, jadi perjanjian ini ada dua pendapat lah ketika Malaysia ingin menandatangani di perjanjian. Ada pendapat yang mengatakan bahawa TPPA ni bagus untuk negara kita. Okey, ada pendapat yang mengatakan TPPA ini tidak bagus untuk negara kita. Okey, contoh pendapat yang bagus antaranya adalah sesiapa yang terlibat dalam association ni akan dapat kelebihan dari sudut mungkin dari sudut teks perdagangan. Okey, kalau kita dagangkan our barang kepada negara-negara yang terlibat dengan this association, kita dapat diskaun contohnya, ataupun kita dapat privilege, kita dapatlah benefit daripada negara-negara yang terlibat dengan TPPA. Okey, ataupun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa if we continue with TPPA association, okey, kita akan dapat benefit dari sudut kebajikan pekerja. Okey, contoh kalau rakyat negara kita bekerja di negara Amerika, di negara Jepun, akan dapat privilege compared to rakyat yang tidak menandatangani perjanjian TPPA ini. Okey, Trans-Pacific Partnership Association. Okey, TPPA ni Trans-Pacific Partnership Association. Okey,
Ada juga pendapat yang mengatakan kalau kita join this kind of association, kita akan terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pengelola ataupun yang telah ditetapkan oleh members of the association. Maka kita tidak bebas dalam menentukan hala tuju perdagangan negara kita. Kerana kita terikatlah dengan polisi tersebut. Jadi bagaimana this association will affect the entrepreneur ataupun business entity? Kita tengok dari sudut positif dahulu. If we join TPPA, contoh you nak jual produk, ataupun you nak export produk keluar. Jadi cukai yang dikenakan rendah. Bila cukai yang dikenakan rendah, itu akan menguntungkanlah producer yang ekspor produk tersebut. Dapat menjimatkan kos di situ. Sekiranya kita lihat dari sudut negatif, contoh kita ada limited restriction terhadap our trade, terhadap perdagangan kita, maka sebagai usahawan ataupun peniaga or producer of that product, you need to follow that regulation. Contoh, kalau you nak dagangkan barangan di negara Jepun, so you perlu bayar sekian ataupun you perlu ambil this kind of kursus ataupun you perlu isi step-step yang ada. Kalau you tak join TPPA, you tak perlu bayar kursus ini, you tak perlu ambil borang ataupun bahagian ini. Jadi bila you join, peniaga juga turut terikatlah dengan TPPA punya regulation. Cuma sekarang ni saya tak pasti apa stand Malaysia about TPPA. Adakah we join ataupun tidak? Sebab isu tu dia macam tenggelam begitu je disebabkan oleh COVID ketika 2020 masa tu. Saya kena tengok balik apa yang kita dah join ke belum di TPPA. Boleh? Faham ke kuliah 4? Faham. Faham. So kalau faham, saya stop sampai sini sahaja. Baru nombor 2 ada banyak, ada 7 tadi kan. So dia banyak sikit lah chapter 5 ni. So kalau faham, saya stop sampai sini. Thank you for listening. Kita jumpa. Esok saya tak ada Esok saya tak ada, esok saya cuti. So kita jumpa hari Khamis lah waktu amali. Kuliah 4? Boleh. Madam. Happy fasting. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam.